Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi pada hari yang kedua pertemuan. Mudah-mudahan pada malam ini kita akan melihat satu kitab di hadapan ibu-ibu dan ayah-ayah. Kitab yang berwarna pink yang bertajuk Risalatul Misbahil Munir fi Ma'rifatillah Al-Qadir. Apa dia? Risalah Al-Misbahul Munir, lampu yang menerang, fi ma'rifatillah Al-Qadir, pada mengenal Allah itu Al-Qadir. Bermaksudnya kitab ini menerangkan tentang ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ilmu ini orang kata pengajian ni dia pengajian yang tak seronok sangat. Pasal apa? Dia pengajian hak ngantuk, pengajian hak layu, pengajian hak bukan benda hak selalu dia buat. Maksud dia bukan benda ni tak selalu dengan dia. Dia kalau bab fiqh, benda yang kita buat, makan, minum, kan, jual beli, halal haram, semayang, bab tinggal ni, sekian-sekian silap tu silap ni, benda yang kita tahu nak tanya. Bila berkenaan dengan ilmu tasawuf, ilmu yang nak mengenal Allah, ilmu tauhid, adalah ilmu yang orang nak dengar. Dia mula-mula dengar, lama-lama kuih pelan, kuih koyuk. Tu ilmu cerita. Tetapi kita tetap kena ngaji. Tetap kena ngaji. Sebab itulah kita tengok banyak-banyak kitab tasawuf tentang tauhid. Sebab ilmu tasawuf ni ilmu nak mengenal Allah. Macam mana kita nak kenal Allah, kita kena cari dia. Tapi kita nak cari dia tak boleh, sebab dia tidak boleh menyerupai dengan sesuatu. Kita nak lihat dia tak boleh. Perasan tak dulu kecil-kecil dulu, saya ingat waktu saya satu, dia berkata, hang kira 7 awan, hang nampaklah Tuhan tang tu. Ada tak dulu kita dulu? Dululah, daya satu, cerdik apa? Kan? Kira tak jumpa. Kan? Sampai tahap tu sekali. Sebab kita tak boleh melihat Allah, tetapi kita boleh mengetahui sifat Allah. Bagaimana kita nak melihat sifat Allah tersebut, nak mengenal Allah? Tengok pada diri kita. Tengok kita ni. Macam mana jari aku boleh bergerak? Ya, macam mana aku boleh bernafas? Macam mana aku boleh bercakap ni? Macam mana aku dengar duk-duk, tapi aku tak boleh tengok jantung aku, tapi dia duk-duk. Macam mana? Itu sebab ulama-ulama ahli tasawuf, mereka suka keluar menyendiri. Dia keluar pergi ronda, bukan kita ronda pergi sekodeng dah. Kita ronda pergi sekodeng. Ulama-ulama ahli sufi, dia ronda itu, dia pergi ke satu tempat, dia travel. Dia nak melihat kebesaran Allah. Kita pergi travel bukan nak melihat kebesaran Allah, seronok nak pergi. Pasal apa? PKP 2 tahun tak boleh pergi mana. Time ni aku nak pergi terjun sungai, time ni aku nak pergi Legoland ni. Tetapi orang yang melancong nak melihat kebesaran Allah di Malaysia, di Langkawi kita tahu dah. Tapi ada tempat yang lain berbeza dengan kehidupan kita. Di hutan-hutan Amazon, hutan-hutan Khatulistiwa, hutan-hutan yang besar, bagaimana Allah ciptakan, kita tengok binatang tersebut di sini tak ada di sini, tapi ada di sana. Yang mana binatang-binatang menyerupai seperti daun.
Tak tahu perasaan rupanya daun tu dia. Kan, daun kering. Tengok daun kering rupa binatang. Tapi di sini tak ada contohnya. Di sana ada. Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ni dia lampu. Lampu nak bagi kita nampak. Bagi terang tu terang tak mana? Bukan terang tang mata. Terang tang mana? Sebab hati kita tak terang. Hati kita macam kipas. Kita lah nampak kipas cantik pergi dekat kedai makan tengok kipas mereka. Pergi kat pasar ikan tengok kipas mereka. Bersarang. Betul tak? Betul tak? Hati kita kalau tak dicuci, tak diketerangi dengan sesuatu untuk mengenal Allah Ta'ala, tak dibersihkan, samalah seperti mana kipas yang tak dicuci. Kegelap. Bila orang cakap tak makan saman, mak ayah tegur tak mau dengar kata, tak boleh terima pendapat orang dan sebagainya. Sebab apa? Tu punca dia. Cuci kipas bagi clear. Pasal pula hangat. Bila pusing kipas nombor 8 dah. Ada nombor 8 kipas? Tak ada. Tapi nak buat kata paling laju lah. Tapi tak juga sejuk. Cuba cuci tengok. Buka nombor 3 lah. Pasal apa? Dah cuci, dia akan rasa ringan, dia akan rasa seronok, dia rasa angin. Begitulah dalam hati kita. Bila diterangi dengan lampu dalam hati tersebut, kita akan rasa ibadat kita itu buat kerana Allah. Sedapnya semayang. Sahabat kita dengar ditikam dengan Abu Lu'lu'ah sampai pengsan. Betul, nazak tak sedap, sahabat tak sedap. Kita kalau semayang Allahu Akbar, lipas lalu depan kain kita, ibu-ibu. Jerit tak? Jerit kalau haji dan melatah. Sila-sila tu imam membatas mayang, pasal apa tu gelak. Tapi mereka tidak. Sebab apa? Ketika mana mereka solat ketika itu, mereka tahu mereka berhubung dengan Allah, merasai kehadiran Allah seperti mana Nabi SAW solat. Tu. Kita semayang duk ingat macam-macam. Allahu Akbar. Lah, aku cari kunci tak jumpa. Duk tang tu apa ya? Time angkat takbir baru ingat. Betul? Nampak tak? Dia main kacau. Dia main kacau kita punya hati nak diterangi tersebut. Dia akan cuba padam cahaya yang tadi. Baik, kita tengok seterusnya. Kitab ini yang disusun oleh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Baik, nah. Dia tulis sini, Ustazah Nur Aini dia habaq dekat sini, saya baca sikit. Dia kata dia tidak ubah apa-apa ayat. Dia ambil sejibit perkataan ayat-ayat itu, ditansrikkan kepada Rumi. Tu bacaan dia macam dia nak lentok ke orang lama sembang, kitab-kitab lama. Sebab dia translate saja ke bahasa Melayu. Dia tak ubah bahasa moden kita. Nah, boleh nah? InsyaAllah. Baik. Kita tengok, banyak muka surat ni. Saya mengajak di Permatang Tinggi B, Kepala Batas, Penang. Saya mengajak dekat 6 bulan ke 7 bulan. Tak silap saya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tak silap, lebih kurang itulah. Baru 3 muka surat. Mengajak tentang Faridatul Faraid. Tentang lebih kurang ini ya. Tentang mengenal Allah. Macam mana 3 muka surat baru. Bila nak khatam. Baik, kita tak perlu nak baca kata penerbit dan sebagainya. Kita melihat di sini muka surat 5. Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Setiap orang ada agama. Kita ada agama kita, orang bukan Islam ada agama mereka. Kita ada kepercayaan kita, mereka ada kepercayaan mereka. Tetapi mereka tahu adanya Tuhan mereka, dan kita pun tahu adanya Tuhan kita. Perbezaan kita dengan mereka adalah al-iman. Itu beza kita dengan mereka. Bermula agama itu ialah ibarat. Dia nak abang agama itu adalah ibarat. Dia tak abang kata agama Islam. Bermulanya agama itu ialah ibarat. Dia nak menggambarkan sesuatu.
Agama tu apa dia? Dia nak abang apa? Dia nak menggambarkan apa dia? Iaitu yakni satu tuturan dan percakapan. Satu bentuk yang dikeluarkan daripada lidah kita, daripada satu sekumpulan manusia. Macam kita ramai-ramai yang terbit daripada itu, dan perhimpunan undang-undang maqasid yang datang dari Allah Ta'ala. Turunnya ayat tersebut, hukum-hukum yang Allah turunkan itu kepada siapa? Kepada kita semua. Maka perbuatan itu dari siapa? Dari perhimpunan orang-orang kita lah. Dia nak menunjukkan agama itu ke atas Rasulnya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk Nabi kita. Dia berlaku pada zaman Nabi Adam lagi. Betul ya? Maka diterangkan sehinggalah ke atas Rasulnya. Siapa yang menyampaikan kepada Rasul? Siapa yang mengajak Nabi? Siapa yang tok guru Nabi? Siapa dia? Malaikat apa? Jibril. Tak apa. Tak apa, silap tak apa. Yang penting confident. Dia confident apa? Nah. Yang mana yang tok guru Nabi adalah Jibril. Nabi seorang yang ummi. Ummi dia apa dia? Orang yang tak kerti baca. Yang buta huruf. Tetapi Allah pilih dia Nabi. Allah pilih dia Rasul. Nabi Sulaiman, seorang Nabi yang berkuasa ke atas makhluk, termasuk jin, termasuk ifrit. Boleh memerintahkan masuk dalam lautan. Boleh memerintahkan jin, panggil mai kat dia. Boleh sampai membina, sampai dia tak sedar kata dah wafatnya Nabi Sulaiman. Tu hebat tu. Setiap Nabi berbeza Allah pilih. Tapi Rasulullah orang yang tak ada apa. Maksudnya orang yang miskin. Orang yang tidak ada kuasa seperti mana Nabi Sulaiman. Hidup umur yang pendek berbanding umur-umur yang sebelum. Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Lebih daripada itu adalah ekstra. Pakcik umur apa? 65. Nampak? Patutnya tak ada lah. Subsidi. Saya ambil kerajaan bagi subsidi. Kerajaan mana? Kerajaan atas. Bukan kerajaan kita. Bagi subsidi 2 tahun. Ada pencen tak? Pencen dah? Pencen lah tu, dengan ibadat kita tu pencen lah tu. Dia semua kita buat tu, benda tu tambahan, part time. Dia bagi ekstra, kadang-kadang 70. Lebih ada yang boleh hidup 100 tahun. Allah bagi. Sebab apa? Allah bagi peluang kat kita untuk kumpul amalan ibadat, untuk bawa ke padang mahsyar dalam syurga, dalam kubur Allah Subhanahu wa taala. Supaya menyampaikan akan dia kepada umat manusia, atau dikatakan agama itu ialah terkena kepada segala undang-undang yang datang dari Allah. Dia tuju, dia habaq kepada Rasul, kemudian menyampaikan mereka itu akan segala umat. Dia sampai pula kepada umat dia. Lah kita untung Nabi dulu sampai berperang. Sampai orang pulau dia nak bunuh dia. Pasal apa? Nak bawa syiar Islam. Kita hari ni dah elok dah Islam tu, syiar Islam tu dah ada. Tapi berapa ramai yang Islam tetapi tak Islam tu Nah, lagi kita masuk dalam ni, saya dah tengok sikit-sikit memang ada kaitan. Itulah dinamakan agama Islam. Dan orang-orang yang ikut undang-undang Islam itu dinamakan Muslim. Dulu ayat Al-Quran turun macam mana? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sebab orang tak beriman lagi. Setelah beriman, ya ayyuhallazina amanu. Amanu bukan amno. Wahai orang-orang yang beriman. Nampak? Sebab apa? Sebab orang dah tahu, maka hukum Allah Ta'ala pun turun, disyariatkan kepada atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang yang beragama Islam, maka nyata daripada takrif itu bahawa yang disebutkan agama itu kena kepada undang-undang Allah yang dihantar akan dia dengan melalui rasul-rasulnya. Kan banyak
Kita Nabi ada berapa ratus ribu? Banyak ratus. Jawapan selamat banyak ratus. Pasal apa? Tak tahu jumlah sebenar, banyak ratus. Ada berapa ratus ribu? 1 2 120 ribu kat atas. Selamat, jawapan selamat. 1 2 4. Lepas tu 313. Lepas tu 25. Lepas tu 5. Ingat tu lah. 1 2 4 313 25 dengan 4 5 tu ulul azmi lah. 25 tu hak wajib kita tahu. 313 tu banyak Nabi. Nabi ni terlalu banyak. Nabi terlalu banyak, 124 ribu. Nabi Khidir lah apa semua tu kan. Sini siapa Nabi? Ada sini dalam surah ni Nabi. Nak mengaku? Mengakulah rekod ni. Mantap jawab gambar lagi. Dalam view dia beribu-ribu, jangan. Dia banyak duit ni. Okey. Kemudian melalui Rasul daripada yang bersangkutan dengan akidah dan dengan ibadat dan muamalah dan sebagainya. Itu kaitan kita. Islam tu ada ibadat dia, ada akidah dia, ada muamalat dia. Betul? Politik ke sosial ke jual beli kereta motor, semua dalam ibadat kita. Kena, dia tidak akan terpisah. Kita beli motor dengan Cina Apek mana pun kena ada muamalat. Kena ada muamalat. Kita beli motor, abang ada motor apa? Abang motor apa? Apa dia? Wave. Wave je. Oh barang. Pengusi surau pun naik BMW. Lekeh main surau naik wave. Wave tu kira cokiau tu. Tu bagi. Mana hak beli tu kira kemas lagi lah. Nah. Tu okey. Maknanya kita nak beli motor pun ada sistem muamalat dia. Nak beli kereta pun dia ada muamalat dia. Kita nak beli rumah pun, buat loan pun dia ada muamalah dia. Sistem riba dia macam mana? Berlaku tak bila kita beli motor? Kita main kutu, main kut-kut. Ada tak muamalah dia? Dia ada muamalah dia. Dia ada akad dia. Kita pergi beli kedai dekat pasar malam, beli sayur, dia ada muamalah dia. Beli ikan siakap pun ada muamalah dia. Okay. Lah tudung bawai tak ada arah, semua tukar tudung siakap. Lepas ni siapa buat jual tudung tudung siakap confirm laku. Sungguh saya tak pergi lagi dekat kuah. Burung ada ke tak ada lagi. Takut dia pergi jadi siakap dah. Nah. Baik, kita masuk bermula. Undang-undang Allah ada 5. Peraturan Allah ada 5. Untuk orang Islam dia ada 5. Mesti kita kok mana pun dalam 5 ni. Dia takkan terlepas, takkan terkelak daripada 5 perkara. Kehidupan kita, termasuk anak-anak isteri kita, dia dalam 5. Apa dia yang pertama? Iaitu wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, harus. Yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Tu je. Haram jadah tak ada. Dia hak tu je. Hukum dia hak tu saja. 5 tu saja. Yang pertama, wajib. Wajib ini adalah benda yang harus kita kena buat. Harus dilaksanakan. Kena buat. Antaranya apa dia? Solat 5 waktu. Puasa Ramadan. Siapa sini tak puasa? Angkat tangan. Puasa bang? Abang puasa tak? Dia nak jawab lagi, aku jawab kena. Lagi tak jawab pun kena. Soalan-soalan mengena ni. Puasa Ramadan wajib atas dia. Lepas puasa Ramadan apa dia? Rukun Islam. Bulan Syawal raya. Puasa Ramadan, bayar zakat, mengeluarkan zakat. Zakat ni banyak. Zakat emas, zakat padi, zakat perniagaan, betul? Zakat segala zakat.
kita ada tanah, kita jual tanah. Orang beli tanah kita 500,000. Seronok tak? Kaya waktu tu. No? Lepas tu, joli sana, joli sini. Beli sana, beli sini. Benda pertama dia tak buat apa dia? Zakat wajib. Kena keluar dulu. 2.5. Bukan 25%. 25% saya punya. Komisen. 20? Nak balik komisen, ambil komisen lah tu. 2.5%. Maknanya siapa yang ada jual rumah, jual tanah, selagi mana dia tak jual, selagi tu tak ada keuntungan atas dia. Bila dia jual, dia wajib sebab dia ada keuntungan. Dia ada kira macam simpanan dia tu, aset simpanan. I Sina, I Citra, I sayang you. Akta baru. Keluar, siapa sini yang keluar? Angkat tangan. Keluar berapa ribu? 10. Tak wani semua tu. Okey, kita keluarkan I Sina ke I Citra dan sebagainya. Wajib tak kena zakat? Wajib. Keluar zakat tak? Tak lagi? Keluar dah. Ibu-ibu, saya terima zakat. Ustaz, pasal apa? Suami bagi. Dia kata gitu. Baik, dia ada dua keadaan. Nak bang kata ni, lagi nampak kena zakat semua tak? Orang yang mengeluarkan dia punya Citra ke dan sebagainya, dia memang wajib keluarkan zakat. Tetapi melihat kepada dua keadaan. Pertama, kalau dia keluarkan tersebut kerana dia tidak ada sumber pendapatan yang berlaku, dia memerlukan duit tersebut, maka dia tak dikenakan zakat. Tapi kalau kita berkemampuan lagi, kita ambil juga, bermakna kita kena zakat di situ. Tak kisah beli motor ke, beli bini ke apa ke. Kalau kita ada pendapatan kita memang tak terjejas. Dah nak keluar ke WSP bukan senang kan. Nak tunggu 6.55, mati dulu. Bini yang joli. Kita pun keluar. Keluar tersebut, kita berkemampuan lagi. Tak terjejas, kita sendiri yang tahu. Terjejas ke tak? Kena keluar 2.5. Apa? Kalau 2.5? 200 setengah. 200 setengah takkan kira. 200 setengah aja. Maknanya kalau dia buat keluar 5,000, berapa? Kalau buat keluar 5,000, 125. Tak lepas Rokok setiap minggu duk beli, tak ada masalah. Contoh. Kemudian apa dia lagi? Wajib haji. Wajib pergi haji. Solat jenazah wajib. Baik, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, sunat. Dapat sunat tersebut, kita buat dapat pahala, betul? Kalau kita buat sunat. Kalau kita tinggalkan, rugi, tapi tak dosa. Kita semayang maghrib tadi, lepas tu ada semayang sunat. Sunat apa tu? Solat sunat apa panggil? Sebelum dengan selepas. Rawatib. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa, tapi rugi. Sebab itu aset tambahan kita. Contoh, bangun malam, buat apa? Kencing. Iya, tangki penuh. Minum lagi lepas isyak 5 gelas. Keluar saja. Nak lena tak boleh. Lena asal jaga. Kencing dulu. Maka orang yang demikian rupa, dia bangun sembahyang tahajud, sunat, buat dapat kelebihan dia. Apa lagi? Puasa. Bila? Puasa sunat. Bila berlaku? Isnin dan Khamis antaranya. Apa benda yang sunat lagi? Makan kurma. Sunat. Gosok gigi? Sunat ke wajib? Sunat. Maka jangan gosok pun tak dosa.
Tak gosok sehari tak apa lagi, tak gosok 2 hari jadi apa gigi? Bukan takat kuning. Berkarat. Tebal dia punya mah dia tu. Nak abang kata tu, kalau tak gosok gigi. Itu sebab kita, kalau kita contohlah, mulut kita ni, kita kena sentiasa berkumur. Mulut kita ni, dia akan ada sel-sel macam melekit-melekit dan sebagainya. Kita pergi keluar dan sebagainya, ada yang kumur-kumur, tonyoh dengan jari. Biar hilang dia punya lendiak-lendiak tu. Sebab tu sunat. Bila kita bercakap dengan orang, bau ke orang bau, makruh. Nah, dengan tangan, dihilang tak apa. Lepas tu yang jual kat kedai nama apa? Warna-warni tu. Botol tu. Bukan Sensodyne, apa tu? Allah, Mak Saleh dia, Mak Saleh semua je nama. Apa? Polystyrene. Aiskrim itu, kumur-kumur tu. Dia ada hak sejuk, dia ada hak pedas. Dia nak hilangkan bau, tak apa, boleh. Tak ada masalah. Nampak antaranya nah. Kemudian makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Ni makan 10 biji, 20 biji, kira ganjil. 1, 3, 5. Nak makan tamar ajwa, kurma Nabi. Sini ada jual? Tak ada. Ada sekilo apa? 4,5 sekilo. Dia A tu mustahil nak ada. Tapi kalau A tu insya-Allah ada. Kalau A tu mustahil, susah nak dapat pasal dia mahal. Orang takkan beli. Berapa sekilo? Confirm 80 lebih. Sebab ada orang jual 100 lebih. Ada yang kalau di airport apa? Tengok. Tapi bagus sebab Nabi sendiri dalam hadis dia, orang yang kena sihir makan tersebut, makan bilangan yang gaji 7 biji, insya-Allah akan keluar dengan izin Allah Taala. Beli. Ada beli. Makan. Mahal pun tak apa. Air sitera dah keluar dah. Beli. Sentiasa amalkan. Makan 3 biji. Memanglah, tapi makan bilangan ganjil. Tak perlulah makan sampai 7 biji, tak. Sekurang-kurangnya. Bilangan yang ganjil kurma tu. Sebab kita kan, dia dalam bukan kesihatan ni, dia ada kena ada sukatan dia macam gula apa semua tu kan. Memang kita tak boleh nak kena konsisten makan hari-hari. Tapi nak buat kata apa? Sunnah kalau kita makan. Boleh tak? Baik. Kemudian lepas sunat tu apa dia? Haram. Haram ini kalau kita buat berdosa. Apa dia antaranya? Makan babi. Makan rimau. Riba. Babi boleh makan tak? Boleh tak makan? Ada buat? Ibu-ibu, babi boleh makan tak? Kita tengok Cina duk gantung tu pun nak termuntah. Babi boleh makan tak? Boleh? Bila kita nampak kenduri. Babi boleh makan. Oh, tak makan. Belajar. Hukum dia haram. Ibu kata tadi, tapi tak boleh makan. Kita pilih orang kata daki gunung jerai. Sesat. Lapak ni 3 hari tak makan. Sebab lu tak sampai darurat lagi. Lapak sedia ni. Tak dapat lagi. Babi tak lalu lagi sebab lah baru duduk jalan. Sesat. Babi tak main lagi sebab Sesat lapak. Cari jumpa nak makan tanah tak boleh. Nak makan daun tengok dia bulu. Kan? Ayak pun tak ada. Barulah babi lalu. Babi lalu nak makan tak ibu-ibu? Tak makan mampu. Makan tak lalu. Tapi kita kena makan pasal apa? Nak meneruskan hidup kelangsungan untuk kita boleh ada tenaga untuk mencari jalan nak keluar lah. Jadi macam mana ibu-ibu nak makan tak? Dia ada warna hitam, dia ada warna pink. Hak mana comel?
Ibu-ibu nak makan tak? Harus pula. Wajib makan. Berapa ekor? Abang berapa ekor makan? Tekat yang kencang sekor lah. Kalau sekor makan memang haram suruh. Dia makan sekadar yang boleh bagi dia tenaga untuk. Tetapi kena tengok benda yang lain dulu. Kalau ada boleh makan, makan daun tu boleh makan, makan daun tu. Kalau ada buah-buah sikit, makan tu dulu. Kan? Tak ada benda dah. Nampak ulat sawah. Tapi dah lapar sangat. Tapi ulat adalah benda yang haram kita makan. Dan juga haram kita jual benda yang haram. Boleh tak kita makan ulat sawah? Boleh. Lapar sangat. Kaedah macam mana nak makan dia? Tu pandai-pandai proses sendiri. Tu baik. Makan babi, minum arak. Sini ada orang minum arak orang Melayu kita. Lama ah? Taman ni ada? Tak ada. Selamat taman ni. Saya duduk Sarawak 8 tahun. Duduk di hujung perkampungan nelayan. Tapi tempat center orang akan mai. Daripada Kuching dia akan mai. Berkelah mai, naik motor dan sebagainya. Tapi di situlah kawasan yang anak-anak kita sekolah rendah, sekolah menengah, orang Melayu kita minum arak. Sebab dijual di kedai Cina arak, botol macam botol kita minum Coca-Cola tu. Yang dia buat sendiri, RM5 harga dia. Kan, bila nak pergi bengai kat jambatan tu, nampak botol kaca pecah. Tu memang dia tu. Kadang-kadang berkeli sama mereka. Dia dah jadi satu kebiasaan. Kebiasaan. Sini mungkin tersembunyi. Mungkin. Tapi di sana, keterbukaan dia tu lain. Walaupun kawasan yang saya duduk itu bercampur. Dan ada kawasan perkampungan masjid. Tu arak. Ingat, arak setitik yang kita minum. 40 hari amalan kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kita minum, kita semayang, kita minum, kita puasa. 40 hari amalan kita buat, melainkan taubatan nasuha. Sebab hanya dengan taubat akan menghapuskan semua benda kita buat, Allah Ta'ala ampunkan. Satu je dosa Allah tak ampunkan, apa dia? Syirik kepada Allah Ta'ala. Tadi ada orang telefon saya, Ustaz ada di mana? Siapa ni? Sebab nombor saya tak save. Saya scan duk dengan petani lah, duk tapping. Ustaz minta tolong mai Ustaz. Dia kata anak dia kena gangguan. Semua kena gangguan. Mai bini dia kena gangguan, adik-beradik dia kena gangguan. Dia cerita kat saya. Dia pergi jumpa Tok Moh. Tok Moh kenal? Tok Moh. Tok Moh. Baru nampak? Bomoh lah. Sekarang kita tak jumpa Tok Moh. Jumpa Tok Moh. Pasal ni belah mentua dia pun suggest kepada Tok Moh tu. Bawa nak berubat, berjangkit dengan orang tu, berjangkit dengan orang ni, berjangkit dengan orang ni, berjangkit. Dia main pula berubat apa semua tu. Sampai nak ambil tanah lah apalah. Sampai tahap tu sekali. Lah kali dia telefon saya, dia cerita dia minta tolong kat saya. Hak kena anak dia umur darjah 1, dia kata kena duk mimpi orang tua tu. Pasal orang tua kata kalau nak berubat boleh, tapi kena bagi kat dia tanah. Berubat dengan ayam lah, dengan telur lah, dengan kari lah. Kari pun ada noh. Syok noh. Pulut kuning noh. Buat kari ayam kan. Tu dia tu. Dia kata bawa naik gunung jerai lah apalah, tiba-tiba bertukar jadi babi. Bukan dia tukar jadi babi, perbuatan dia tu. Bila benda tu masuk dalam badan jadi babi. Saya kata dah, hak ni memang nak duit. Dia hantar dia punya, saya kita cari dia balik. Dia minta tolong saya kata lah, saya duduk kat Langkawi, saya keluar hari Jumaat ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa. Kalau dan pasal Jumaat tu saya nak keluar pergi terus Sungai Petani. Hari Sabtu pagi saya nak kena pergi Kupang, ada kursus umrah. Saya bagi kursus umrah ke orang. Petang tu kena Kuala Ketir, malam mesyuarat penerbangan umrah. Saya nak bawa jemaah. Lusa tu hari Ahad saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Piknik. Tahu piknik? Apa dia? Makan angin lah. Jalan-jalan. 2 tahun tak jalan tau.
Anak tanya, abah mandi pantai? Je lah kita. Bila nak bawa. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi rezeki, kita bawa pergilah, bagi depa seronok. Depa seronok dapat pahala. Kita dapat apa? Kita dapat bala. Pasal apa? Duit keluar banyak. Duit keluar banyak. Pasal apa dipajak suruh PICT, tahu ICT? Saya katakan ICT ni 100 tak cukup. Mau 500 saja habis tang mainan. Budak-budak faham-faham. Tahu kita pi kat mall biasa pun naik bateri tu pun tak mau turun. Tambah pula minit, tambah tu, tambah minit, tambah jam. Kemudian tinggalkan solat. Berapa ramai haram hukum dia orang yang tinggalkan solat tapi dia buat tak tahu. Berjudi berapa ramai. Orang yang buat fitnah berapa ramai. Orang yang membunuh makhluk yang tak berdosa berapa ramai. Kucing dia pergi sepak, dia pergi terajang, dia buh dalam mesin apa? Mesin basuh. Bukan mesin dryer ke apa tak? Kan? Bayangkan nasib baik ada CCTV. Pasal dia buat macam tu salah. Kucing ni bukan salah apa pun. Dia adalah binatang yang manja. Nabi suka. Abu Hurairah, bapak kucing Nabi bagi gelaran dekat dia. Kita bapak ayam. Semua bapak pun ada. Kucing ni Allah bagi satu benda, dia mai kat kita tu, dia bawa berkat, dia bawa rezeki. Kita tak mau belah kucing, tak suka kucing, tak apa. Tapi bila kucing dia mai kat kita, rumah kita, jangan pergi sepak dia. Tak suka tak apa. Dia mai tu dia bawa rahmat, dia bawa rezeki. Sungguh dia berak, tak apa, cuci, sebab rezeki dia bagi. Dia takkan mai saja-saja. Sungguh. Sungguh dia bukan mai saya. Anjing dia mai depan rumah kita, dia bawa apa? Bawa rezeki juga. Dia bawa juga sesuatu rahmat daripada Allah. Ingat, setiap makhluk yang datang itu ada sebab. Kucing, anjing kadang-kadang dia bukan jahat mana pun, sebab sifat dia najis. Ada yang jahat-jahat lah kan, nak cengir dan sebagainya. Tapi demai tu kalau kita bagi dia makan, sup mai pula. Dia duduk tang tu tak pergi mana arah. Tetapi nak abang kata apa? InsyaAllah ada dia punya kebaikan yang Allah bagi. Sebab sifat anjing macam tu, cuma kita tak boleh pegang dia aja. Takut kena samak, jenuh kerak samak. Babi main rumah kita, dia bawa apa? Dia bawa apa? Bawa bala. Dia main, dia bawa tanah dengan ayat mutlak. Pasal apa? Nak kena samak. Tu beza sifat-sifat binatang yang main. Sebab anjing dia sifat macam babi. Babi dia sondoi lah. Anjing tak. Sebab benda-benda binatang-binatang tersebut. Kemudian hukum yang seterusnya, yang keempat, makruh. Makruh ni apa dia? Buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Juga dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa dia antaranya? Yang paling orang kata, ni yang dia hukumkan fatwa ni, apa dia? Isap ogok. Sini siapa isap ogok? Mengaku. Tak mau jawab. Tak apa, tak ada masalah. Angkat tangan. Siapa isap ogok ni? Abang isap ogok? Surut? Straw? Isap ogok, hukum dia makruh. Sebab dia bau yang busuk kan. Bila contoh kita sebelum semayang, kita isap okok, kita semayang, ganggu orang, hukum dia makruh. Kita makan petang tadi, buah petai, buah jerin, buah genuk, sambal petai, buah udang, buah sotong, sebut tu. Lagi teriak nak buat pula kan. Kita main semayang, belahak, kawan sebelah bau buah petai, dia semayang tak khusyuk. Hukum dia apa dia? Makruh. Itu sebab kita sunat kena kumur-kumur dulu. Kalau kumur pun dia tetap bau, pasal bau dia memang pure nya.
Bukan takat belahak, kentut sama. Betul. Tu nak abang kata powernya. Buah-buah tersebut sebab ukur dia makruh. Nah. Kemudian apa dia? Makruh dia makan dan minum berdiri. Tak apa. Nak makan berdiri. Pergi hotel, orang buat majlis, makan pukul 4 petang. Kursi tak angkat. Kursi tak ada dah. Betul? Meja tinggi bulat. Nak duduk macam mana? Nak makan macam mana? Setiap berdiri ke nak mencangkung? Diri ya? Makruh. Mencangkung. Cangkung lah. Bersila. Atas diri masing-masing. Faham tak saya? Kita kencing. Berdiri ke duduk? Abang kencing berdiri ke duduk? Tadi tak tunjuk. Bila tunjuk dia lain. Ada duduk, ada berdiri. Orang perempuan tak boleh berdiri. Dia kencing ada 3. Ada 4. Kencing duduk, kencing berdiri, kencing berlari, kena kencing. Kencing kawan. Satu lagi tambah. Ingat, kencing dia ada keadaan dia. Berdiri bila perlu. Kadang-kadang kita pergi satu tempat, tak tahan sangat ni, beratok dekat KL Central, penuh. Memang dah penuh dah ni, tak dah dah ni. Nampak mangkuk berdiri, nak duduk juga situ. Macam mana bayangkan nak duduk bercangkung? Dia melekat kat dinding, nak duduk begitu. Orang kata buruk mana ni? Maka dia boleh kencing buat keluar zip tu. Dia keluar terung tu, kencing tu. Selesai. Kalau tak, kita tahan juga, dia akan menyebabkan batu karang. Risiko mudarat atas diri kita. Maka dibenarkan. Tetapi masuk dalam bilik air, sintin seluar. Tahu sintin? Abang tahu sintin tu apa dia? Orang mana? Myanmar. Sintin tahu sintin? Dok kena tahu lah sintin tu apa dia? Sintin, lipat seluar supaya kencing tersebut tak kena dekat seluar. Sebab kita nak semayang, kalau kena dekat kaki kita, kita boleh cuci sebab kita nak solat. Jelas no? Nampak nah? Tu kencing. Saya duduk Sarawak, nak pergi Kuching 2 jam. Berjalan macam tu, macam nak pergi Kelantan. RNR tak ada. Dia cuma RNR terbuka. Tak kena duit. Tak payah nak buat tol dan sebagainya. Nak tunggu ke sana, nak tunggu ke pekan, mudarat tak? Mudarat. Singgahlah di situ mana-mana. Situ nampak semak, nampak lalang, kencing. Saya buat. Tapi kena ada ayak Ayak menira ada cuci. Nak buat macam mana? Kena kencing lah. Bukan kena kencing, perlu kencing. Kena kencing tu lain. Dia kena di situ. Nampak? Daun, takut daun tu berbulu. Balik kata, Allah, aku pergi kencing ke dia, mungkin makhluk halus kacau aku. Dia tak tahu dia guna daun hak berbulu. Dia salahkan jin. Jelas no? Tu. Batu tak ada masalah, istinja dengan batu. Batu mestilah bukan batu yang licin, permukaan yang bersegi. Tisu pun boleh. Tisu yang kesat. Saya pergi Taipei. Tahu Taipei di mana? Kuching, China, Taiwan. Saya pergi sana. Sana masalahnya, dia bukan macam kita ada pipe. Cari pipe tak jumpa. Lepas sana pakai tisu. Kita sendiri pakai ayak. Siam pun sama. Nikah yang orang Siam. Pergi sana, kencing. Nasib baik bawa botol ayak. Basuh. Saya pergi KL Central. Nak kencing, tak tahan. Nak berak ke nak kencing, saya tak ingat lah. Masuk-masuk cari kepala paip, tak ada.
Punyalah besar dia punya. Bila ayak kepala paip tak jumpa. Rupa-rupanya dia jenis apa, pakai pusin. Dia keluar mangkuk tu. Dalam mangkuk. Kau bayangkan, kalau orang baru masuk dalam tu, dia duduk, dia berak-berak, dia pusing-pusing, dia tembak sekali. Tu nampak? Tu Mak Saleh punya. Tu sebab Nabi ajak kita, nak berak, nak kencing, duduk mencangkung. Berat tekan sedikit belah kiri, supaya dia boleh menekan, mengeluarkan benda-benda najis yang terkeluar. Dan beristibrak tu apa dia? Nama apa bang? Nama Asmah. Nama perempuan Asmah tu. Asmat pun nama perempuan tu. Apa tu tak mana tu tadi? Lupa dah, dijampi apa dah tu. Istibrak. Bila kita beristibrak, tu maksud istibrak. Abang kencing, tak? 3 kali. Kawan sebelah menyambut tak? Sahut tak? Kau jangan main kawan sebelah kata pakat lawan tak kencing-kencing lagi. Tu istibrak. Sebab apa? Dia nak mengeluarkan lebihan daripada pundi kencing. Sebab tu orang lelaki banyak masuk neraka, sebab kencing tak basuh. Dia bukan tak basuh, dia basuh tetapi tak habis. Kalau bab fiqah, minta maaf ibu, dalam fiqah dia bukan lucah. Islam dia ajak macam tu. Apabila kita kencing kena istibrak. Duduk mencangkung berat tu, sebab kalau saya pergi belayak jenis mencangkung duduk macam tu, saya tak duduk macam tu, saya mencangkung atas tu. Walaupun dia kata jangan mencangkung, jangan berdiri atas mangkuk, dia tulis tak? Aku peduli apa? Yang penting boleh mencangkung. Sebab dah biasa mencangkung. Mereka buat pattern macam tu, kita duduk atas tu, dia akan melekat dekat sini. Najis akan melekat, betul? Nak semayang pula. Tapi je Islam duduk. Macam mana dia pun? Kan tahu kita bagi pecah ke apa, dia pun tak tahu. Cangkung habis lah. Kencing tu. Istibrak. Dia tekan semua, dia akan keluar. Najis yang hujung tu. Lurut macam ni. Abang, lurut perlahan-lahan. Sambil faham? Dia akan keluar. Kalau tak, dia akan berada di hujung kepala. Itu sebab kena sunat. Abang sunat Sunat dah tak apa. Sebab najis dia akan ada di situ. Jelas setakat tu. Yang seterusnya, iaitu harus hukum dia. Harus apa dia? Makan itu harus. Minum itu harus. Tidur itu harus. Melamun tu harus. Melamun tak melamun? Abang tadi melamun apa? Tak melamun? Abang melamun apa? Abang dah kahwin belum? Umur berapa? 24. Ada pernah melamun nak kahwin? Ada problem ni. Tu melamun. Berdiri harus. Nak abang kata benda yang harus kita buat antaranya. Itu dalam Islam. Maksudnya bila saya sebut wajib, sunat, harus, makruh, apa semua tu haram tu. Nampak tak? Benda yang memang kita duduk dalam lingkungan tu. Takkan terkeluar daripada lingkungan. Betul tak? Betul tak? Benda yang kita memang akan buat. Antara semua tu pasti ada yang kita buat. Itu kata kita takkan terlepas daripada 5 perkara tersebut. Sebab dia merupakan undang-undang Allah Ta'ala. Perlu kita ikut. Sebab tu tajuk dia apa? Lampu yang menerang pada mengenal Allah Al-Qadir. Sebab hukum tu Allah yang turunkan. Allah tak jadikan kita pun tak apa. Tapi dia jadikan kita. Dia bagi akal kat kita. Dia bagi nafsu kat kita. Ada sebab binatang dia tak bagi. Dia bagi otak tapi tak bagi akal. Tapi dia bagi nafsu. Tapi jalan pun dia sambung macam biasa. Betul tak? Nak abang kata apa? Allah bagi kita. Sebab apa? Kita adalah manusia yang cukup istimewa. Allah jadikan. Kalau Allah bagi kepada binatang, dia lebih hebat daripada kita. Tapi Allah tahu. Sebab Allah jadi kita. Ada yang badan besar. Ada yang kulit macam ni. Ada kulit cerah. Saya kulit putih. Kan abang tinggi. Putih lah. Dulu putih. Dulu. Lah putih. Tapi belah kulit dalam baju putih. Sini je kelam. Nak abang kata saya original putih. Nak abang kata. Tapi siapa menikah dengan saya, dia kelam, dia akan keluar putih juga. Pasal apa? Benih tu benih putih.
Kemas saat ni dia kata. Nah tu sebab Islam itu merangkumi semua. Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia, perbuatan manusia yang dia buat itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut, yang dinamakan dia dengan hukum-hukum syarak. Maknanya kok mana pun kita buat apa saja, dia duduk dalam 5 perkara tadi. Atau hukum-hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah tu apa dia? Hak tadi. Taklifiyah tadi apa dia? Wajib, haram. Dia hukum dia ada 2. Satu taklifiyah, satu hukum wadai. Hukum wadai itu dia meletakkan satu syarat ataupun sebab sesuatu, nak mengharuskan sesuatu atau nak melarangkan sesuatu atas sebab merupakan sebab yang munasabah. Contoh sebab, syarat, mani', dia kata sah, batal. Tu kita tak mengaji, tu bab fiqh. Bab lain. Baik, taklifiyah yang lagi akan datang menyebut akan dia di dalam huraian hukum-hukum syarak dalam nanti. Dia akan masuk nanti. Maka syariat pula daripada huraian ini bahawa pengenalan agama itu, ramainya orang-orang yang tak kenal agama. Berapa ramai yang tak kenal agama? Dia beragama tapi dia tak kenal agama. Dia beragama Islam tapi dia tak solat. Dia beragama Islam tapi tak menutup aurat. Dia beragama Islam tapi dia tak berpuasa. Dia agama tapi dia tak mengenal agama yang dia anuti. Dia tak? Berapa ramai? Berapa ramai yang kita tengok ada seorang nama dia KKM. Pernah dengar nama ibu-ibu KKM? Kak KM. Kak KM kenal? KKM tak tahu? Sama Kak KM. Macam mana dia orang Melayu Islam kita, bagaimana dia publishkan dia punya identiti dia, badan dia, tubuh dia, anak-anak tubuh anak-anak dia di media sosial, anak sosial, anak seorang pelakon, menedahkan aurat dia, mengiurkan, berjoget sana, bertenggeng sana. Dia kata apa? Dia kena buat kerja gila. Bila buat kerja gila, baru dapat hasil yang gila. Boleh tengok, balik tengok Kak KM. Tengok sekali, pasti nak tengok lagi. Tu, dia macam kita makan ayam KFC. Sekali makan, menyilat jari, nak lagi. Cuba tengok kalau tak percaya. Okey, abang ada YouTube? Ada. Tahu bertulis bahasa Melayu? Tahu? Jaga. Kemudian katanya lagi, maka pula huraian ini bahawa pengenalan agama, dia tidak pandai mengenal agama, hanya pandai menyebut aku Islam, aku Islam. Bila kita marah hang tak sembahyang ni, dalam hadis kata hang ni kapiak, marah. Oi, aku sembahyang oi. Yang penting dia sembahyang. Seminggu sekali lah sembahyang Jumaat. Yang penting dia sembahyang, hanya kata aku kapiak. Dia kata gitu. Dia bukan kira hari Jumaat saja. Jumaat tu memang wajib. Hari yang lain sembahyang fardu, wajib atas dia. Pandai tulis apa dengan dalil hujah-hujah dia pandai. Ramai orang yang tak turut undang-undang agama yang Allah bagi tahu. Maka sesetengahnya dia sembahyang je. Puasa tak? Ada tak? Sembahyang bulan puasa tak puasa? Ada yang puasa, dia tak sembahyang. Tengok geng-geng maknya. Bulan puasa dia puasa tak? Dia puasa, dia tak buat benda-benda tu. Bila tak puasa, dia buat tak benda tu? Dia buat tak benda tu? Dia buat. Maknanya nampak? Dia terikat dengan bulan puasa. Sedangkan bulan puasa ke tak bulan puasa ke, tak boleh. Betul tak? Nampak? Dan setengahnya sembahyang, puasa, buat haji, tak keluarkan zakat, macam-macam yang berlaku. Ada kalanya membuat yang sunat je, yang wajib tak buat. Dia buat benda sunat. Dia pergi infak sedekah, harta banyak, dia keluarkan zakat. Ataupun dia infak kepada anak-anak yatim. Sembahyang tak? Minum arak. Ada tak? Ada geng-geng datuk dan sebagainya. Pasal apa? Yang kita tengok filem-filem gitu. Dia ingat dengan sedekah tersebut menghapuskan apa yang dia buat. Semuanya itu daripada sebab tak kenal agama. Kalau begitu, hendaklah kamu mempelajari akan dia dengan bersungguh-sungguh sehingga mengenal akan dia.
Mengajak kenal, dan akhir sekali dia kena kenal apa itu agama yang dia anuti. Jelas saya kata no? Bayangkan hak ni saja, baru muka surat depan dengan belakang, dah nak habis waktu lah. Nampak tak tu? Ni tak masuk berkenaan dengan Islam, iman, ihsan lagi. Tak boleh sambung dah 8.5 dah. Nak abang kata tu, kata 4 bulan dah tentu. Nah, tapi bagus malam pasal sejuk. Potong aircon. Lepas tu ada makan bro. Yang makan tu penting. Mai selalu makan sedap. Walau ada makan. Ada. Ada member lagi di rumah. Seorang-seorang je. Kalau ada member ajak datang, dapat pahala. Cina, ajak mai. Oh, suruh ajak mai, bukan suruh buat apa, ajak mai saja. Bukan suruh sembahyang, ajak mai. Tu soalan, ajak mai. Dia gagal nak mai 3 orang, ajak mai. Dia mai pakai seluar pendek, sembahyang pun tak apa. Okey, bawa mai. Dia tak wani. InsyaAllah ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan setakat itu saja pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini Allah Ta'ala berkati, Allah rahmati. Sebab kita nak mengaji bab ni, dia bukan boleh sembang itu ya. Dia kena terang sikit-sikit, cerita sikit, selit sikit, barulah dia nampak. Ni cerita baca kat lena habis. Contoh kita kena bagi. Itulah cara saya macam tu. Cara masing-masing lah no. Cara masing-masing, cara saya cara macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati majlis ilmu kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wina min 'ibadika salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. La haula wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum.